أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفتتح جلستنا في هذه الليلة الشريفة المباركة بقراءة سبع المثاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله ثم الحمد لله أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ورسولنا المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sejemaah muslimin dan muslimat, tetamu Allah dan kekasih Allah yang dimuliakan sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dapat kita bersama pada malam ini, dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk menghirup udara sehinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan dengan peluang kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini, bertambahlah hendaknya amal kebajikan kita, catatan-catatan kebaikan untuk kita bawa balik bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung pengajian kita di muka surat yang ke-64. Tajuk yang diutarakan oleh pengarang kitab berkenaan dengan tujuan kalimah thayyibah, yakni memperbaharui pengetahuan dan perbuatan. Ya. Jadi sebelum daripada ni kita dah bincangkan tentang nasib akhir bagi seorang muslim dan nasib akhir bagi seorang kafir. Semuanya ketentuan dari semula, bermulanya beriman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah saat kematian dia bawa Islam, dia bawa akidah, dia bawa amalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang disarankan oleh baginda Rasulullah SAW, maka dia akan dapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Walaupun seorang itu dikatakan muslim, tapi bila sebut dari semula ia kufur kepada Allah, dia tidak mengendahkan sebarang nasihat, tak mahu terima bimbingan Rasulullah SAW, ingkar dalam melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, dan berterusanlah ia sehingga ke akhir hayatnya dalam keadaan kemaksiatan, kemungkaran, kelalaian kepada Allah SWT serta kekufuran, maka inilah yang dikatakan nasib akhir seorang muslim itu, dia duduk dalam azab Allah SWT. Na'udzubillah. Sebab tu pengarang kitab ni dia bawa kupasan ini kepada kita supaya kita ini sentiasa mohon dengan Allah SWT supaya jaga hati kita, supaya jaga iman kita ni, supaya tidak jadi longgar, tak jadi orang yang tergelincir daripada jalan kebenaran. Kita sebut ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan kami yang membalik-balikkan hati, maka engkau berilah kepada kami ketetapan dalam kami melaksanakan iman kami kepadamu ya Allah, dalam kami melaksanakan tuntutan yang telah engkau perintahkan. Begitu juga junjungan nabimu yang besar, iaitu junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut.
apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat apa yang Nabi sarankan kepada kita, dan kita berada dalam agama Islam, kita berusaha semampu mungkin untuk kita mengikut peraturan-peraturan yang ada dalam agama Islam. Nah, itu yang dimaksudkan dengan nasib akhir seorang Muslim dan nasib akhir bagi seorang kafir. Ya, baik, pada malam ini insya-Allah, ya, tajuk yang berikut ialah tujuan kita membaca kalimah thayyibah. Sering kita ulang dah. Kalimah thayyibah itu ialah kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kita baca. Nah, apa tujuan dia? Jadi disebut oleh pengarang kitab dua perkara, iaitu untuk memperbaharui pengetahuan, dan yang keduanya memperbaharui perbuatan. Dua perkara ini saling kait mengait di antara satu sama lain. Dia kalau sekadar pengetahuan saja, dia tersimpan di dalam akal dan minda seseorang, tetapi dia tidak laksanakan dengan perbuatan dia, maka ia dalam keadaan yang masih lagi belum sempurna. Jadi nak sempurna, apa yang kita ucapkan, apa yang kita ikrarkan dalam hati kita ni, dia selari dengan perbuatan kita tu nanti. Mudah cerita ginilah. Dalam solat kita tadi, sebelum kita baca Fatihah, ada doa iftitah. Kan kita baca doa iftitah kan? Ayat yang menyebut wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, itu merupakan satu bentuk pengetahuan. Pengetahuan macam mana? Aku letakkan wajahku, aku hadapkan wajahku ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanifan musliman, maknanya maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang meletakkan aku ini, memilih aku ni jadi orang Muslim. Wa ma ana minal musyrikin, kita berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali-kali tidak aku akan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengetahuan. Maknanya dalam pengetahuan kita, Allah Maha Esa. Allah tidak berbilang-bilang. Allah tidak ada banyak jumlahnya. Dan Allah juga tidak bersifat seperti mana sifat manusia. Nah, qiyamuhu bi nafsihi. Nah, berdirinya Allah Subhanahu Wa Taala dengan diri dia sendiri. Mukhalafatuhu lil hawadis, yang mana berdirinya Allah Subhanahu Wa Taala ini bersalahan dengan apa yang ada pada makhluk. Tak sama. Nah, makannya, nah, ataupun hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala tu tak seperti mana kita. Nah, hidup kita akan berakhir dengan kematian. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hayyun la yamut, sentiasa hidup dan tak akan mati. Nah, itu dah membezakan di antara pencipta dengan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita ni letakkan dalam hati sepenuhnya keyakinan kita kepada Allah. Nak letakkan, tahu dah adanya Tuhan yang Maha Esa, tahu. Nah, kemudian tahukah kamu apakah yang menjadi tanggungjawab kepada kamu, iaitu jangan syirikkan Allah SWT. Itu disebutkan hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu pengetahuan. Nah, maknanya nak lahirkan umat manusia muslim yang bijak pandai, bukan hanya pada dunia, tetapi nak bawa balik ke akhirat nanti. Biar sampai ke akhirat. Nah, fikiran kita tu kena jawab. Aku buat sesuatu ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak kerana perkara yang lain. Kalau aku buat sesuatu perkara yang lain, sia-sia dan rugi-rugi saja. Nah, itu perkara yang dikatakan pengetahuan. Kemudian dalam doa iftitah itu juga disebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas dah tu. Maknanya perkataan disebut inna salati, sesungguhnya solatku, mana ibadah, wa nusuki, dan amalan-amalanku. Sepanjang kita hidup atas muka bumi ni, kita ikut tak bimbingan baginda Rasulullah? Kita ikut tak saranan-saranan yang dibawa oleh Islam kepada umat manusia? Tak. Ya, bila mana kita menyatakan bahawa inna salati wa nusuki, ibadah dan perbuatan amalanku,
wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku nanti lillahi rabbil alamin, untuk Allah SWT. Jadi dalam ayat ini pula ceritakan tentang perbuatan. Apa perbuatan kita? Ibadah kita. Kita meyakini, kita menyedari dan kita iktiraf Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Kemudian kita mengiktiraf kerasulan baginda Rasulullah SAW. Cukup dengan pengetahuan kita, perbuatan kita pula kita susul. Kita susul dengan perbuatan macam mana? Tunduk patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tunduk patuh. Perbuatan kita tu, ya, kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan manusia ini jadi golongan yang rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Tidak ada apa-apa yang dapat menjadikan suatu asbab layaknya seseorang itu dapat rahmat daripada Allah SWT. Na'udzubillah. Ya, baik. Sekarang timbul pertanyaan lagi mengenai tujuan membaca kalimah thayyibah. Anda telah menjawab bahawa tujuannya adalah untuk membezakan antara nasib akhir seorang Muslim dan nasib akhir seorang kafir. Ini yang pertama. Maknanya lafaz kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tafriqu bainal kufri wal iman. Nak buat suatu perbezaan, pengasingan di antara orang yang kufur dengan orang yang beriman. Bila kita lafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, lafaz yang kita ucapkan ini, kita ucap dengan rela hati, kita ucap dengan pengertian, kita ucap dengan pemahaman bahawa aku sesungguhnya memang nak ikut cara Allah, cara Islam, cara yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan ada paksaan daripada mana-mana orang ataupun mana-mana pihak, tetapi aku yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak beri sesuatu kebaikan, maka aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku dah percaya dah kepada Tuhan hak banyak. Ambil pula Tuhan yang bukan daripada perkara yang mahya, yang hidup. Contoh, ambil batu berhala. Sembah juga batu berhala. Apa sembah batu berhala? Dialah Tuhan kita. Maka saat aku mengungkapkan kalimah la ilaha illallah, aku letak terus dalam hati ni penuh keyakinan tidak ada Tuhan yang selayaknya untuk disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi bila dah kata gitu, pengetahuan kita, perbuatan kita macam mana? Baru masuk kepada rukun Islam yang seterusnya. Solat kita, ibadah, perbuatan kita kena buat. Puasa kita, tunai zakat, melaksanakan ibadah haji, berbuat baik sesama masyarakat dan sebagainya. Apa orang kata? Membantu di antara satu sama lain untuk sama-sama mendapat kebahagiaan. Nah, menjauhi daripada perkara-perkara yang menyebabkan keruntuhan institusi masyarakat misalnya. Nah, ya, jauh daripada perkara-perkara yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang membezakan di antara sifat orang Muslim dengan sifat orang kafir. Orang kafir boleh sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, boleh sebut, tapi dia tidak memahami apa yang diucapkan. Nah, sekadar tahu secara zahir bolehlah. Tapi kalau nak beri secara mendalam, siapakah Allah, siapakah Rasulullah tu, kadang-kadang dia berhenti setakat tu saja. Tapi umat manusia Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala tuntut kepada kita semua. Tuntut. Untuk apa? Memahami dengan sesungguhnya apa yang kita ucapkan. Kita faham apa yang kita ucap, kemudian kita lakukan dengan tindakan. Nah, ya, ramai boleh mengucap, ramai mengucap, tapi perbuatannya dituntut untuk selari dengan apa yang diucap. Baru kena. Nah, jadi pembeza yang pertama, orang ni dapat syafaat, dapat rahmat daripada Allah SWT kerana keyakinan dia kepada Allah. Nah, niat dia dalam hati, bukan setakat niat, tetapi keyakinan dia yang bulat, orang kata. Nah, terhadap Allah dan Rasul, serta kesediaan dia untuk melaksanakan apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Itu yang membezakan, ya. Baik.
Nah, setelah mendapat penjelasan tentang erti hasil akhir yang diperoleh di akhirat, maka anda mesti mempertimbangkan kembali jawapan anda. Sekarang anda mesti mengatakan bahawa tujuan membaca kalimah thayyibah adalah untuk memperbaharui pengetahuan dan perbuatan seseorang agar ia dapat memperoleh kedudukan yang baik di akhirat. Maknanya natijah akhir kita nanti di alam yang kekal abadi. Nah, semua manusia akan dihimpunkan oleh Allah SWT di akhirat. Nah, adakah makhluk lain tidak dihimpunkan? Dihimpunkan, tetapi habis gitu je. Manusia ni akan terus, ya, maknanya berada dalam keadaan suatu perpindahan. Daripada alam dunia ni dia akan bertemu dengan Allah SWT di alam akhirat, dengan membawa bekalan-bekalan daripada apa yang telah dilakukan di alam dunia. Semua perkara tu, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada perkara yang besar bagi diri dia. Maknanya bawa bertemu dengan Allah SWT. Nah, jadi nak bawa bekalan bertemu dengan Allah SWT ni, inilah saranan daripada Rasulullah. Bawa pada manusia supaya apa? Supaya berjalan di atas landasan siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan Islam. Nah, Nabi bawa perintah ini kepada umat manusia supaya kita ni jangan mengasingkan diri daripada agama Allah. Jangan kita jauh daripada urusan Islam. Nah, ya, kenapa? Kerana yang menjadi penyelamat kita nanti adalah daripada usaha kita terhadap agama kita. Banyak mana yang kita sumbang bakti untuk agama kita itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pembelaan. Allah akan beri kemudahan, Allah beri keringanan untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jalan dia. Nah, jalan bagi orang yang beriman ialah untuk menyebarkan agama Islam, bukan sekadar untuk diri kita sendiri, tetapi juga yang pertama institusi rumah tangga kita dulu. Nah, bagaimana dengan isteri kita, bagaimana dengan anak-anak, kemudian berpindah kepada jiran, tetangga, kemudian kepada sahabat dan sebagainya, kepada seluruh masyarakat. Dengan apa? Dengan melaksanakan tuntutan Islam dalam kehidupan. Ikutlah. Nah, ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia, kalau engkau betul-betul sayangkan Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni, maka kamu sebagai orang yang beriman, orang yang melafazkan kalimah thayyibah, mestilah ikut jalan Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, nescaya kamu akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, seandainya diri kamu dalam keadaan berdosa, maka Allah sedia untuk mengampunkan kamu. Tengok besar dan hikmahnya kalimah thayyibah yang kita ucap. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dijadikan zikir. Nah, orang sebut tahlil. Tahlil tu dah. Nah, tahlil tu maknanya kita menyebut kalimah la ilaha illallah. Nah, dengan perkara yang kita sebut demikian, maka kita sudah berusaha untuk mendapatkan suatu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Maka perkara ni kita nak bagi kepada orang yang sesama dengan kita, ahli masyarakat kita, yang masih lagi lalai, yang masih lagi lupa dan alpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kembalikan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan ini, jalan agama Allah, jalan Islam. Kalau ambil jalan selain daripada jalan Islam, hak yang penuh dengan perkara-perkara yang tidak sahih dan sebagainya, bawa manusia kepada tujuan keduniaan semata-mata,
tak ada tujuan keakhiratannya, maka manusia akan jadi manusia yang dia jadi liar. Liar dalam kehidupan dia, maknanya dia nak buat ikut sesuka hati dia. Tidak ada pengawasan. Bila tidak ada pengawasan, apa sahaja yang dilakukan tidak mendatangkan sebarang, orang kata, manfaat, bahkan banyak pula mendatangkan mudarat. Pasal apa? Dia tidak ada penilaian dah. Dia tak nilai dah. Yang ni baik, yang ni buruk, yang ni pahala, yang ni dosa. Yang ni syurga, yang ni neraka, tak ada dah. Sebab itu apabila Islam ini datang kepada manusia, bukanlah untuk memberikan suatu tekanan ataupun membebankan manusia, tetapi ianya datang kepada manusia adalah untuk mengawal tingkah laku manusia supaya sentiasa berada dalam lingkungan rahmat Allah. Jangan sampai terkeluar. Dah kalau terkeluar juga macam mana Ustaz? Itu yang dikatakan sebagai taubatan nasuha. Balik semula kepada Allah SWT dengan kita banyak istighfar kepada Allah SWT. Nah, banyak kita taubat, kita ucapkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, maknanya dengan cara tersebut kita berusaha semampu mungkin untuk capai apa yang ada di akhirat nanti. Nah, kalau dunia ni kita nak capai apa? Kehidupan yang bahagia, kehidupan yang selesa, kemudian kawan ramai. Maknanya kalau kita ke mana-mana orang kenal. Pasal apa? Sebab tujuan kita untuk dunia perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan keduniaan kita. Bila mana kita ada urusan keakhiratan, perbuatan yang kita buat ini dengan pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu kita akan berhati-hati dalam keadaan kita menguruskan kehidupan. Bila mana kita hati-hati ni, dia tak mendatangkan bebanan, tetapi dia mendatangkan pula kebaikan. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala melarang melakukan perkara-perkara keji dan mungkar misalnya? Kenapa tak boleh minum arak? Sebab mudarat dia menghilangkan kewarasan. Kenapa tak boleh berjudi? Yang pertamanya merugikan harta benda. Kalau tak dapat, mendatangkan putus asa. Yang ketiga, sehinggalah kamu mencederakan diri kamu sendiri. Oh, banyak dah judi, tak menang-menang juga. Tiket banyak dah berlambak, duduklah poket. Tak, pergi kedai hari ni baru. Tak, setiap minggu beli RM10, 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 cukup 30 minggu, dapatlah sekali RM500. Oh, dapat untung dia. Dah, RM500 sekali dapat. Nak kira dengan dia dah judi tu berapa lama? Kat setahun lah, baru dapat 500. Rugi ke untung banyak? Rugi. Akhirnya kata tak guna, tak, rugi saja. Dah bawa mudarat pula. Akhirnya akan berlaku pergaduhan, pertelingkahan dan sebagainya, sehingga menghilangkan kewarasan untuk berfikir, dibuat tindakan. Kalau aku tak dapat sesuatu untuk beli perkara ni, ataupun kita kata hak judi ni ataupun arak ni, dia akan buat tindakan yang di luar kawasan, di luar kawalan manusia. Jadi dengan adanya kalimah Allah SWT, kita ingat semua, la ilaha illallah, nak memperbaharui pengetahuan kita, letak bahawa Allah SWT sentiasa memerhatikan aku, sentiasa mengawasi keadaan kehidupan kita, sehinggalah mana kita tutup mata. Saat kita tutup mata tu kita tidurlah. Sehinggalah kepada saat yang pasti tiap-tiap orang akan lalui, sakaratul maut mari. Allah mengawasi kita ni. Bila mana kita yakin dengan pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tu disebut ihtiyat, berhati-hati di dalam pengurusan dia. Bila dia hati-hati, nescaya hidup dia pun terkawal. Disiplin. Baik. Jadi perbuatan seseorang apabila pengetahuannya sudah benar, iktikad dia sudah benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dicontohi
merupakan contoh-contoh yang baik dan teladan daripada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh para alim ulama yang mewarisi warisan para rasul sampai kepada kita. Dan kita melaksanakan apa yang dituntut dalam Islam, sedang umat pada hari ini dia bertembung antara keimanan dengan kekufuran. Maka baginda Rasulullah menyatakan, seseorang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia kekal dalam keadaan beriman serta mempertingkatkan amalannya kerana Allah dan mencontohi baginda Rasulullah SAW, maka dia akan selamat daripada fitnah, sehinggalah fitnah Dajjal sekalipun. Mari Dajjal, maknanya orang ini tidak dapat ditewaskan. Pasal apa? Dia ada keyakinan yang kuat. Hal ni yang Islam nak bentuk kepada kita ni. Nah, saat umat berselaru, huru-hara manusia pada hari ini, nak ikut jalan iman ke nak ikut jalan kekufuran? Maka datang Islam kepada kita. Ikutlah jalan Islam, ikutlah jalan Rasul. Kenapa? Kerana Rasul itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi petunjuk kepada kita. Kemudian apa yang menjadi sumber kepada kita lagi ialah Al-Quran yang ada dalam agama Islam. Agama lain pun dia nyatakan ada kitab-kitab dia, tetapi kitab tersebut telah melalui satu proses pemalsuan, tazwir. Nah, tazwir ni maknanya kalau ikut kepada pendeta-pendeta dia, pendeta dia kata hak ni kena masuk dalam kitab, hak ni kena buang, hak ni kena ambil, hak ni kena tolak. Nah, boleh tolak dan ambil, boleh isi dan boleh buang. Nah, jadi manusia boleh letakkan sesuatu hukum mengikut selera dia. Tidak kepada Al-Quranul Karim yang mana isi kandungannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya kekal sampailah ke hari akhirat nanti. Tak berubah. Kalau surahnya 114 surah lah. Kalau 30 juzuk, 30 juzuk lah. Nah, bermula daripada Fatihah, kemudian Al-Baqarah, sehingga pusing balik satu Quran, balik semula kepada Qul a'udzu birabbin nas. Pusing balik. Nah, 30 juzuk yang mana Allah SWT kata dalam Al-Quran itulah segala peraturan aku beritahu kepada manusia apa yang perlu mereka perbuat atas muka bumi ini. Nah, sebab tu kita kena lazimi diri kita dengan Al-Quran. Cantiknya lagi, andai kita dapat jika mana kita baca Quran, ada tafsir yang kita sediakan juga. Ayat ini cerita tentang apa, ayat ini cerita tentang apa. Baru kita faham, baru kita yakin, oh sebenarnya Allah nak beri peringatan kepada aku supaya duduk atas muka bumi ini jangan nak galak sangat. Nah, bukan tak boleh berhiburlah, tetapi jangan galak. Ni berlebih-lebih. Nah, dengan perkara-perkara yang boleh mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan umat manusia Muslim yang hari ini sekelompok manusia ada yang mengaku tak ada Tuhan, jadi golongan ateis, dan mereka berbangga pula, boleh pula ambil gambar selfie dan sebagainya. Kamilah golongan yang tidak ada Tuhan. Dia panggil zindik. Dalam bahasa Inggeris dia panggil ateis. Dalam bahasa Melayu, orang yang tidak ada Tuhan. Jadi bila tak ada Tuhan, mana-mana sembahan pun boleh. Kalau nak sembah manusia pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab Tuhan bukan jadi suatu keutamaan. Apa yang dia nak tu adalah merupakan suatu kebebasan dan pengasingan diri dia tu daripada pegangan agama. Dia tak nak pegangan agama. Dia nak lari daripada pegangan agama. Susah lah. Nak semayang lah, nak kena puasa lah, nak kena bayar zakat lah, nak kena pergi Mekah, Madinah, buat haji dan sebagainya. Nak kena ikut jalan Islam lah dan sebagainya. Oh, susah. Dan nak mana? Kita keluar daripada jalan Islam, ambil jalan lain. Tak boleh. Disebut oleh Allah SWT, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu.
Barang siapa yang melakukan sesuatu perkara ataupun i'tiqad dia terhadap sesuatu yang selain daripada Islam, maka amalan tu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala abadan. Selama-lamanya. Bila dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar nanti, dia akan berdebat dengan Tuhan. Kan aku di waktu dunia dulu aku buat baik. Nah, aku buat begini-begini. Maknanya kalau segi kebaikan tu ada. Tetapi bila mana perbuatan kamu ini tidak mengikut kehendak Allah SWT atau tidak meletakkan untuk Allah SWT sebagai alamatnya, maka Allah kata perbuatan yang kamu buat tu sia-sia je. Jadi sia-sia. Nah, yang baik betul lah. Tapi bila mana perbuatan baik kamu tu untuk siapa kamu alamatkan dia? Alamat untuk Allah. Dah. Kami buat kerana manusia. Kami buat kerana nak dapatkan kepentingan dunia. Kami buat kerana nak dapatkan pujian. Kami buat kerana nak dapatkan sesuatu timbal balas. Buat baik, dapat begini. Buat baik, dapat begini. Gitu. Maka Allah kata, dah kalau begitu keadaannya, tak ada guna kamu buat baik. Nah, maka Allah kata hak perbuatan tu sia-sia. Maka peringatan daripada pengarang kitab ini supaya kita ni tidak menjadi golongan yang disia-siakan oleh Allah SWT terhadap amalan kita, maka kita buat dan kita bertindak kerana Allah SWT. Itu je. Jadi faham? Apa yang kita berbuat, apa yang kita ucap, apa yang kita iktikadkan dalam hati, Allah. Boleh? Sampai kepada saat sakaratul maut, Allah yang kita ingat. Betullah bila mana kita melafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, nak balikkan semula kita ni supaya kita ni ada rasa sifat yang kita kata kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni hamba je. Kita ni manusia je. Nah, kudrat kita ni tak sehebat mana. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perkara yang kita perbuat ni tuan-tuan muslimin muslimat akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin. Hari di mana Allah tutup mulut-mulut mereka. Tutup habis dah mulut. Nah, kunci rapat dah. Bersaksi di hadapan Allah SWT. Nah, tangan-tangan mereka. Wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka yang akan mengungkapkan orang ni buat begini, orang ni buat begini. Wa tashhadu arjuluhum. Dan penyaksian juga dibuat oleh kaki manusia. Nah, terhadap apa yang kamu perbuat, bima kanu yaksibun, tentang apa yang kamu perbuatkan. Di mana? Di alam dunia dulu. Nah, sebab tu orang kata alah dunia saja Ustaz, bukan untuk akhirat pun. Dah. Kita mesti fikir tak? Kalau buat benda ni semata-mata dunia, memang dapat dunia. Adat. Nah, makan, adat. Minum, adat. Rehat, adat. Tapi bila kita sebut perkara ini boleh berubah menjadi ibadah, bila kita makan, kita ingat nama Allah. Berbeza tak dengan orang kafir? Orang kafir depan dia makanan dah sedap kan? Tak. Ada dia baca doa. Duduk tafakur gitu. Tak. Tapi bukan kerana Allah SWT. Kalau kita nak ungkap ni kerana Allah SWT. Buat kita tu kerana Allah. Sebab tu bila kita bila mana kita nak makan misalnya, baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, bismillahi wa ala barakatillah. Itu maksudnya. Tak. Kita membaca dengan keberkatan daripada Allah SWT. Kalau kita kata adat ni tadi, orang lain makan juga, kita pun makan juga. Tetapi dia berubah status jadi ibadah. Nah, keluar kita dari rumah tadi, nak datang ke masjid. Sama ada kita berkenderaan ataupun kita berjalan kaki, keluar daripada pintu rumah, sahaja aku keluar kerana Allah SWT. Hak paling mudah lah tu. Nah, kita keluar tadi, setiap langkahan dapat pahala di sisi Allah SWT dan Allah ampunkan dosa-dosa kecil kita.
Hak tu yang berjalan kaki. Hak yang berkenderaan, setiap kali pusingan roda Allah SWT kira. Kalau gitu dekat sangat ustaz, kita dengan masjid dekat sangat. Tak. Ya. Tak kira gitu. Tapi maknanya Allah kata, bila kamu ingat kepada aku, rasa bimbang lah. Adanya pembelaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, aku sedia untuk merahmati kamu dan aku sedia untuk mengampunkan dosa-dosa kamu. Nampak? Sayang tak Allah ke kita? Sayanglah. Nah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kita, alhamdulillah, berada dalam agama ini, tuan-tuan. Syukur kita banyak-banyak kepada Allah SWT. Kenapa? Kerana Allah pilih berada dalam agama yang dipilih oleh Allah SWT. Maka bila mana Allah SWT memilih kita berada dalam agama ini, nah, selayaknya lah bagi kita untuk kita melaksanakan segala tuntutan Allah SWT tanpa kita mendatangkan sebarang keraguan ataupun penafian terhadap apa yang Allah suruh. Jangan nak bangkang dia. Kenapa kena semayang? Kenapa kena puasa? Kenapa kena zakat? Kenapa kena gini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa kena ikut syariat Islam? Kenapa tak boleh ikut agama yang lain? Nah, tadi kita dah sebut dah. Ya, sesiapa yang mengikut sesuatu ajaran bukan daripada agama Islam dan melakukan perkara-perkara yang sama dengan orang yang bukan Islam, nah, dalam masa yang sama dia menolak ajaran Islam, falan yuqbala minhu. Kehidupan dia ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. Balik meraih air mata. Pasal apa? Balik kosong. Rupa-rupanya menyesal kerana apa? Di dunia dulu kita ambil tak indah je dengan agama Islam. Biarlah orang nak hina Islam pun tak ada masalah. Nah, ya. Kita bagi kepada orang yang tak sepatut dan tak selayaknya nak menguruskan urusan kita. Orang Islam mesti tegas kepada urusan Islam. Orang Islam sesama Muslim, dia ada sifat toleransi, dia ada tasamuh. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Ketika mana bertemu dan berhadapan dengan orang-orang yang tidak Islam, yang cuba untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak bertanggungjawab kepada Islam, maka mereka bersifat tegas, mereka bersifat bengis. Kenapa? Kerana nak menjaga kesucian agama Allah SWT. Ini sifat yang perlu ada kepada diri orang Islam. Nah, yang menganggapkan bahawa Islam inilah merupakan penyelamat. Masa depan ada dengan Islam. Kalau kita tak yakin dengan Islam, nah, kena, orang kata, koreksi balik, kena muhasabah balik. Ya? Kenapa kita rasa susah nak ikut cara Islam, sedangkan Nabi tunggu kita dahulu. Allah Subhanahu Wa Taala tunggu kita nak bagi syafaat. Rasulullah tunggu kita untuk bagi syafaat. Kita duduk atas muka bumi ni tak nampak perkara tersebut. Kita main-main. Adakah tidak sampai kepada kamu peringatan-peringatan daripada para alim ulama? Sampai. Kenapa tak buat? Tak ada masa. Jawapannya, tak ada masa untuk agama Allah. Tak ada masa untuk kita berdamping dengan para alim ulama. Tidak ada masa untuk kita membaca kupasan-kupasan ilmu daripada cendekiawan Islam, ulama-ulama muktabar. Nah, balik kita baca. Nah, sekurang-kurangnya satu hari itu kita dapat baca, buka buku hadis misalnya. Hadis yang pertama cerita tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Oh, yang ni cerita pasal niat. Maknanya orang Islam kena sentiasa betul tujuan dia kepada Allah SWT, supaya Allah SWT beri ganjaran dan balasan. Itu cerita dia. Nah, ataupun buku-buku yang berkaitan dengan keagamaan. Nak baca buku lain silakan, tidak ada masalah. Nah, nak baca WhatsApp, nak baca apa, silakan. Tapi kita jangan tinggal dua perkara. Satunya Al-Quran. Yang kedua, tataklah juga buku-buku yang berkaitan dengan agama Islam kita. Baca buku hadis, baca buku tauhid, baca fiqh dan sebagainya. Nah, supaya apa? Supaya kita dapat mendalami ilmu-ilmu yang
memantapkan lagi amalan-amalan kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala mudah menerima amalan itu. Ya, itu kita ni. Baik. Kalimah ini mengajarkan kepada manusia untuk menanami ladang dunia dengan tanaman yang baik dan merawatnya dengan baik pula agar hasilnya nanti dapat dipetiknya di akhirat. Maknanya dengan kalimah ini, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kita pegang, ikat janji dengan Allah, ikat janji dengan Rasul ni, bila mana terikat kemas dalam rohani kita, dalam diri kita ni, kita ingat Allah ada, dan kita ingat bahawa Rasulullah SAW juga merupakan seorang yang pemberi petunjuk kepada kita. Allah SWT kurniakan petunjuk kepada Rasulullah. Rasul sampaikan kepada kita untuk kita bimbing diri kita, untuk kita bimbing anak-anak kita, untuk kita bimbing terutama sekali golongan remaja, belia anak-anak kita di sini. Kita nak kaitkan hati mereka, nak tautkan balik hati mereka supaya jinak dengan masjid, supaya jinak dengan pengajian-pengajian ilmu. Kalau perkara lain anak-anak muda kita boleh buat, takkan hak perkara agama yang menyelamatkan dia tak boleh mari. Inilah Islam. Islam nak bawa kepada kita ni supaya selamat semua sekali, bukan hanya diri kita saja. Lafaz kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini lafaz yang besar. Bila kita tahu tanggungjawab ni, kita tak akan tinggal dah. Bagaimana keadaan yang berlaku dalam rumah tangga kita, bagaimana yang berlaku dalam situasi kehidupan kita sehari-harian. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diri kita ni Allah Subhanahu Wa Taala beri keteguhan, teguhnya iman, teguhnya pandangan hati kita, teguhnya pegangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesediaan kita untuk mengikut bimbingan Rasulullah SAW melalui jalan agama Islam. Jangan jadi orang yang payah dengan agama Islam, peraturan Islam, syariah Islam. Jangan jadi orang payah. Bila kita payah terhadap perkara yang Allah SWT dan Rasulullah sampaikan kepada kita ni, bimbang kita tak nampak jalan kembali ke akhirat. Hak tu yang kita tak mahu. Kita tak mahu tu. Bila tak nampak jalan ke akhirat, ke mana kita nak tuju? Duk musing dalam dunia gitu. Padahal duk cari harta benda je lah, padahal duk cari pangkat dan jawatan je lah. Dah hak lain yang berkaitan dengan keakhiratan kamu, hak tu biar dulu. Lambat lagi, usia masih muda. Umur baru 30, lambat lagi kita nak mati. Belum tentu. Sebab ajar ni Allah SWT sembunyikan. Kalau kata berlaku, berlakulah dia. Tapi sebelum berlakunya perkara demikian, Allah SWT beri peluang kepada kita ni, perbanyakkanlah untuk kita melaksanakan amalan. Dan ketika mana kita berada dalam keadaan kelapangan itu, kita sebutlah nama Allah SWT. Jangan berat mulut. Sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak perlu kita apa orang kata keraskan suara. Dapat kita untuk diri kita pun alhamdulillah dah. Kita nak letakkan sebagai suatu kelaziman dalam diri kita. Baik. Siapa yang membaca kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sekali, maka ganjarannya Allah SWT tumbuhkan satu pohon di syurga nanti. Dan pohon ini akan menaungi manusia yang sentiasa melazimi zikir ini kepada Allah SWT. Itu baru kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau zikir-zikir yang lain, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullahalazim, astagfirullah. Maknanya begitu banyaknya ganjaran yang Allah SWT sediakan bagi golongan yang nak mengambil peluang daripada apa yang Allah SWT tawarkan kepada manusia. Nampak tak? Jadi kita kena berebut. Kena orang kata kena bersegera lah. Tak boleh kita tangguh-tangguh. Kalau kita tangguh-tangguh, tiba-tiba dalam keadaan kita tangguh tu, Allah Subhanahu Wa Taala jemput dah kita.
Allah ruginya. Tak ada nak berzikir kepada Allah, rugi tak? Tak rugi. Jadi kita nak dapatkan kebaikan-kebaikan ni. Bermula daripada kalimah thayyibah inilah yang bawa kepada kita. Kenapa buat amalan? Kenapa buat perintah? Sebab apa yang terkandung dalam kalimah tersebut nak memandu aku ni supaya aku taat kepada Allah, supaya aku taat kepada Rasulullah. Nampak? Dan jalan dia tak lain tak bukan apa yang ada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kita duduk atas muka bumi ni, kita buat, ya, kita disebut tadi, ya, bercucuk tanam di ladang dunianya dengan memperoleh hasil di akhirat melalui rawatan-rawatan. Rawatan ni macam mana? Kita jaga iman kita. Jangan sampai rosak. Jangan sampai jadi hilang dengan diri kita. Nak kunci kemah akidah kita. Allah itu esa. Rasulullah Muhammad SAW Rasul akhir zaman. Orang kata tak degih dah. Macam mana sekalipun marilah kata-kata kepada kita Allah tu tiga. Tak, Allah tu satu. Muhammad Nabiullah SAW merupakan Rasul akhir zaman. Kita pegang sampai akhir. Rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Orang kata rukun Islam tu 7 perkara. Tak percaya. Pasal apa? Kita daripada awal kita menerima pendidikan sampai ke hari ni, apa yang kita pegang Islam, rukun Islamnya 5. Rukun imannya 6. Hak tu perkara-perkara asas tu, basic tu. Jadi apa yang kita nak ambil pengajaran daripada apa yang dikupas oleh pengarang kitab kita ini ialah kita hendaklah sentiasa bersedia dan berusaha untuk kita melaksanakan segala tuntutan yang Allah SWT sarankan kepada kita sebagai bekalan untuk menuju ke akhirat. Berjayanya kita di alam akhirat nanti adalah ditentukan daripada amalan dan akidah yang kita pegang hari ini. Kalau kita pegang akidah yang baik, akidah yang sahih, amalan-amalan yang kita buat pun bertepatan dengan kehendak Allah dan Rasul, maka kita akan berjaya di akhirat nanti. Namun sebaliknya, kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dan Rasul, bahkan kita berbangga pula kepada perkara-perkara maksiat, berbangga pula kepada perkara kemungkaran, bawa pula ideologi atau pandangan-pandangan yang nak merosakkan agama Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup hidayah kepada manusia tersebut dan jadilah golongan tersebut sebagai golongan yang khasirin fid dunya wal akhirah. Jadi golongan yang rugi ketika mana berada di alam dunia dan rugi juga di alam akhirat. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Baca dalam doa kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Ya Allah, tetapkanlah hati kami dengan keimanan kepadamu ya Allah. Tak ada bahasa Arab tak apa. Tak erti bahasa Arab tak apa. Kita sebut dalam hati, minta dengan Allah SWT berikan kekukuhan iman. Ya Allah, berikanlah kepada kami ni rasa lazatnya beribadah kepadamu ya Allah. Berikanlah kepada kami ini kebahagiaan. Yang mana kebahagiaan ini apabila kita laksanakan apa yang dituntut oleh Allah SWT. Itu kebahagiaan sebenar. Ya. Sebab apa? Sebab hari ini pandangan manusia bahagia dia apa? Bahagia dia dengan adanya harta benda yang banyak, pangkat, pengaruh, kuasa dan sebagainya. Namun apa yang disebut oleh para alim ulama, bahagia yang sebenarnya ialah apabila seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala berjaya melaksanakan segala tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hasil daripada apa yang kita ungkapkan dan kita letakkan dalam hati, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberikan manfaat dan mengetuk pintu hati kita supaya kita ambil cakna dan kita ambil berat kepada diri kita, ahli keluarga kita dan masyarakat kita. Kita nak tengok ahli masyarakat kita satu Korea kita ni, insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT beri rahmat mereka. Rahmat dengan apa? Rahmat dengan dapatnya melaksanakan tuntutan Islam, tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala.
InsyaAllah SWT. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang insyaAllah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.